Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Sadaqallahul azim. Para penonton yang hormati sekalian, alhamdulillah berjumpa kita lagi kali ini hari yang kelima Ramadan, masya-Allah. Setiap hari satu sifat. 15 hari yang pertama, 15 sifat mahmudah. Dan 15 hari yang kedua, 15 sifat mazmumah. Saudara-saudara, kita dah membincangkan sifat pertama, sifat kedua, sifat ketiga, sifat yang keempat. Dan hari ini kita bincangkan sifat yang kelima. Saudara-saudara, kenapa kita bincangkan sifat-sifat ini? Pertama sekali, insya-Allah, inilah sifat yang menggambarkan kehidupan seorang Muslim. Inilah sifat yang Allah SWT berkehendakkan seorang hamba Allah yang namanya Muslim itu menghidup dan mengamalkan sifat-sifat ini. Ketiga, inilah sifat-sifat yang telah ditunjukkan oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabat dan tabi'in. Inilah sifat mereka. Yang sebabnya mereka, sebahagian daripada mereka, 10 orang telah dijamin menjadi ahli syurga Allah SWT. Inilah sifat-sifat yang menjadikan orang Islam pemimpin dunia. Hampir 1000 tahun Islam memerintah dunia ini kerana memiliki sifat-sifat tersebut. Terutamanya sifat-sifat mahmudah dan menjauhkan yang sifat-sifat mazmumah. Saudara, atas sebab itulah saya memilih insya-Allah berkat dengan Ramadan yang kita lalui sekarang ini 15 sifat mahmudah dan menggugurkan 15 sifat-sifat mazmumah. Saudara-saudara, kita hari ini sifat yang kelima ialah zuhud. Nanti kita akan terangkan tuan-tuan dan puan insya-Allah. Zuhud, kenapa ada perkataan zuhud? Kenapa ada sifat zuhud? Bukan meninggalkan dunia completely, seluruhnya tinggalkan. Tak mau cerita langsung pasal dunia, tak mau tengok dunia, tak mau langsung mendekatkan diri dengan dunia, tak mau langsung dalam kotak minda kita memberikan ke dunia. Ini ada satu kumpulan yang agaknya yang mengambil zuhud itu sebagai salah satu daripada cara untuk mengabdikan diri kepada Allah secara komplit, secara total dengan meninggalkan dunia juga secara total. Itu saudara kemungkinannya dalam perbahasan ulama kita lihat itu bukan caranya dalam kehidupan kita untuk memartabatkan agama Allah. Kalau kita mengasingkan diri hanya menolak dunia dan tuan menolak segala-galanya apa yang namanya dunia, siapalah nak menyelamatkan umat? Umat, tuan-tuan, umat menghadapi berbagai-bagai masalah. Masalah akidah yang sedang melanda umat. Masalah syariah yang sedang melanda umat. Masalah akhlak lagilah tuan-tuan dan puan. Sedang melanda umat, saudara-saudara. Dan umat dikelihatan sebahagian daripadanya terpesong dalam hidup mereka. Akidahnya terpesong, syariatnya terpesong, dan akhlaknya pun terpesong. Dan satu lagi yang dikatakan zuhud ialah yang sederhana. Ya. Dia tidak tertawan dengan dunia, tetapi dia mengiktiraf dunia. Dia tak tertawan dengan harta, tapi dia mengiktiraf harta. Dia tak tertawan dengan ilmu, dengan kejayaan, mendapatkan mereka sebagai ilmuwan, tetapi mereka tidak tertawan dengan sifat ilmu dan dimulakan sebagai seorang ilmuwan. Dia tak tertawan itu. Dia gunakan ilmu itu semata-mata untuk Allah Subhanahu Wa Taala, untuk mengamalkan agama Allah dengan sedikit pun tidak merasakan bahawa diri mereka hebat dengan ilmu itu, menjadikan mereka manusia yang ego, menjadikan manusia yang tidak boleh menerima teguran, menjadikan manusia yang sentiasa mengatur tinggi dan menganggap manusia lain rendah dari segi mentaliti dan intelektualitinya. Nah, dan yang ketiga ialah sifat, tuan-tuan. Inilah sifat yang dikendaki, sifat yang mengiktiraf dunia. Dan tuan-tuan dan puan, menjadikan dunia itu sebagai alat untuk akhirat. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini sebagai ladang kepada akhirat. Dunia sebagai ladang kepada akhirat. Ladang tempat bercucuk tanam. Ladang tempat kita menanam benih-benih yang terbaik. Ladang untuk kita mendapatkan hasil yang terbaik.
Sepanjang kita hidup di dunia ini, setiap harinya adalah ladang, setiap bulannya adalah ladang, setiap minggunya adalah ladang, setiap bulannya adalah ladang, setiap tahunnya adalah ladang, dan setiap kurunnya adalah ladang. Inilah yang nak dilakukan tuan-tuan. Ladang untuk kita berjaya di akhirat. Ladang untuk kita mendapatkan hasil yang terbaik. The best in terms of profitability. The best in terms of returns. Yang kita nak. Pada masa yang sama, insya-Allah, kita tidak pernah mendabik dada. Akulah yang hebat. Akulah yang kaya. Akulah yang hebat dalam perniagaan aku. Akulah yang ke depan. Akulah yang nak menjadi, kata orang, gergasi dalam dunia perniagaan ini. Kau hormatlah aku kerana aku akan gergasi dalam dunia perniagaan. Saudara-saudara yang saya hormati sekalian, ya. Islam, tuan-tuan dan puan, menjadikan apa yang kita ada ni sebagai alat untuk mencapai matlamat. Sebab itu kita zuhud. Zuhud artinya, kalau saya misalnya orang kaya, kekayaan saya, setiap sen kekayaan saya itu adalah untuk matlamat. Bukan saja matlamat untuk isteri saya, selesa, untuk anak pun selesa, untuk jiran tetangga sahabat andai di antara kumpulan hidup saya yang berdekatan dengan saya selesa. Tetapi saudara-saudara, satu keselesaan yang paling penting sekali, selesa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang paling terjadi. Selesa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selesa dengan perintah Allah, selesa dengan apa yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selesa jalan hidup yang telah direntasi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dia keselesaan yang sedemikian itu. Tuan-tuan dan puan, ya. Dan insya-Allah kita dalam ambil satu, kalau kita bisa ada pangkat, ya. Alat pangkat, alat untuk agama. Islam tidak menegah untuk kita berpangkat. Ada namanya governor, ada namanya ketua negara, ada namanya menteri, ada namanya menteri muda, ada namanya penghulu, berbagai-bagai pangkat. Tetapi Islam meminta kita menjadikan pangkat itu adalah alat untuk kita mengagungkan, memuliakan Allah, alat untuk menjunjung agama Allah, alat untuk mempertabatkan agama Allah. Dan kita ini, walau tuan-tuan dalam keadaan apa pun, untuk menyekat supaya kita tidak sombong, tidak bongkak, tidak meninggikan diri, maka tuan-tuan, alat itu, alat yang sangat penting. Kaya alat. Tinggi intelektualnya alat. Profesornya pun alat. Tuan-tuan dan puan, statusnya Tan Sri ke Datuk itu sebagai alat. Alat untuk agama Allah SWT. Dan dia tidak pernah merasa walau satu saat pun hebatnya aku sebagai Tan Sri, sebagai Datuk, Datuk Sri dan sebagainya. Hebatnya aku sebagai penghulu, hebatnya aku sebagai ketua kampung, hebatnya aku sebagai pemimpin. Tak pernah merasakan itu. Sebab itu adalah alat. It is a mere instrument. Instrumen saja untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah tuan-tuan dan puan yang mati sekalian, ya. Saya haraplah insya-Allah, ya. Siapa pun, ya. Dan kita Islam saya katakan tadi, Islam, saudara-saudara, tidak menolak. Islam tidak menolak untuk kita mendapatkan keuntungan dunia. Tidak. Tapi untuk apa? Persoalannya untuk apa dan bagaimana kamu dapatkan, dan bagaimana kamu memaparkan diri kamu atas nama kekayaan jika sekiranya kamu menguasai kebendaan itu. Maknanya kalau dia kaya pun, katakanlah dia ada kekayaan, ladang yang besar, industri yang besar, kilang yang besar, dia boleh bergaul dengan orang atasan selesa. Dan dia boleh gaul dengan anak-anak buah dia, sampai kepada pion pun dia boleh bergaul dengan selesa. Boleh makan di peringkat atasan, tuan-tuan, ya. Boleh pergi kepada state banquet, makanan di peringkat negeri, hebat sajian makanan. Acara kerajaan makan malam di peringkat negeri. Acara kerajaan yang dihadiri oleh menteri-menteri, dia boleh ada di situ. Dia boleh duduk di situ, dia boleh sesuaikan diri di situ. Pada masa yang sama, tuan-tuan, dia tidak pernah kekok sikit pun duduk bersama dengan orang-orang bawahan ini. Makan bersama dan cakap bersama dengan bahasa orang bawahan pun dikuasainya bahasa orang bawahan itu. Senyumnya senyum orang bawahan, ketawanya ketawa orang bawahan. Dan ini tuan-tuan, bukan dibuat-buat. Kalau dibuat-buat bukan zuhud. Kalau dibuat-buat, tuan-tuan, bukan mendapat keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dibuat-buat, kalau diberlakon, tuan-tuan, zuhud bukan lakonan. Saya nak sebutkan, zuhud bukan lakonan. Sebab itu, tuan-tuan dan puan, kalau lakon ini, takut pula kita masuk kepada satu lagi jurang namanya munafik.
Tapi apa yang saya nak sebut tuan-tuan sebagai penutupnya ialah, pertama saudara-saudara yang saya muliakan sekalian ya, zuhud satu sifat yang kena dipandang sebagai positif. Bukan meninggalkan dunia secara total, tidak. Bukan menggarap akhirat secara total dan meninggalkan dunia langsung, tidak. Dan tidak juga menggarap dunia secara total dan meninggalkan akhirat secara total, juga tidak. Tetapi zuhud yang disebut dalam perbahasan ulama yang banyak, yang kita kaji, yang kita baca, yang kita ikuti ceramah-ceramah mereka ialah cutting a median line, garis pertengahan. Kaya kita tidak terjentik di hati kita yang menonjolkan mendabik dada aku kaya. Hormatilah aku, muliakanlah aku, kedepankanlah aku, sebutlah nama aku. Tak ada. Dia merendah diri, dia merendah diri. Berpangkatlah aku, sila berpangkat. Ambil pangkat, Tun ke, Tan Sri ke, Datuk Sri ke, Datuk ke, Panglima Tentera ke, 4-star General ke, 3-star General ke. Tapi pada masa yang sama, hatinya bersama dengan orang bawahan. Boleh duduk dengan orang bawahan. Boleh bercakap dengan bawahan. Boleh mesra dengan orang bawahan. Dengan tidak menggambarkan kemesraan itu adalah bikinan-bikinan. Bukan. Itu daripada hati. Hati yang ta'abbud, hati yang menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati yang rindu kepada Allah, rindu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hatinya selalu tercuit dengan perkataan ini aqabullah, aku takut kepada Allah. Aku takut kepada Allah. Diberikan kekayaan, takut nak menggenggam amanah kekayaan ini, aku takut kepada Allah. Diberikan pangkat, takut kalau aku tak dapat melaksanakan amanah ke pangkat yang diberikan ini. Diberikan keselesaan, takut aku tidak dapat menggunakan keselesaan ini untuk mendekatkan diri aku kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan saja mendekatkan perkataan, bukan saja mendekatkan perbuatan, bukan saja mendekatkan kedudukan diri kita, bukan saja mendekatkan hati, jiwa, detik-detik hati jiwa kita ni. Sombong, bongkak, semuanya daripada hati kita ini. Tuan-tuan dan puan, sebaliknya insya-Allah mereka yang zuhud, saudara. Mereka menghormati sesama insan. Insan yang di atas dihormati, insan yang di bawah lagi mereka hormati. Insan yang fortunate, yang diberikan kesihatan oleh Allah, insan yang tidak dapat kesihatan itu pun dihormati dan seterusnya makin dihormati. Saudara-saudara, ambillah. Mereka selesa makan. Makanan-makanan yang disajikan kepada golongan bangsawan pun mereka boleh makan, tapi makan kumpulan marhain pun, nasi saja dengan garam saja ada ketika-ketikanya pun dia boleh menjamah dengan selesa, dengan menelan dengan selesa. Inilah tuan-tuan, tingkat-tingkat zuhud yang perlu ada kepada tuan-tuan, yang perlu ada kepada saya. Cubalah tuan-tuan, cubalah. Dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya nak bacakan satu hadis tuan-tuan ya. Satu hari Nabi didatangi oleh para sahabat dan menanyakan, seorang sahabat menanyakan, "Wahai Rasulullah, tunjukkan kepadaku satu amalan yang apabila aku melakukannya maka Allah akan mencintai aku. Begitu pula manusia." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Zuhudlah pada dunia. Allah akan mencintaimu dan zuhudlah pada hari yang dan zuhudlah pada apa yang ada di sisi manusia. Manusia pun akan mencintaimu." Saya ulang balik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Zuhudlah pada dunia, Allah akan mencintaimu. Zuhudlah pada apa yang ada di sisi manusia, manusia akan mencintaimu." Saudara-saudara, dalam bahasanya ialah Allah minta zuhud. Zuhud fi dunya yuhibbakallah, wazhad fima fi aidin nas yuhibbuk. Katanya manusia, wahai Rasul apa ni tadi, zuhudlah pada apa yang ada pada dunia, Allah akan mencintaimu. Zuhudlah apa yang ada pada di sisi manusia, manusia akan mencintaimu. Jadi tuan-tuan dan puan, zuhud adalah tuan-tuan manusia makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya yang diciptanya, tuan-tuan dan puan. Apapun Allah Subhanahu wa taala, Allah yang paling kaya, Allah lah yang paling bermartabat, Allah lah yang paling tinggi statusnya, tidak ada gantiannya, tidak ada tukarannya, tidak ada persamaannya, tuan-tuan dan puan. Jadi kita ni hanya hamba Allah. Kita ni hanya hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu tuan-tuan, fikiran-fikir ialah fikiran kehambaan kepada Allah. Waktu kaya kita kehambaan kepada Allah.
Waktu kita di bawah, kehambaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Waktu kita berpangkat tinggi, rasa hamba kepada Allah. Waktu pangkat berendah pun kita hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah zuhud yang dimaksudkan, dan insya-Allah dengan kata-kata yang sedemikian tuan-tuan, marilah kita sama-sama menghidupkan kehidupan kita ini berlandaskan kepada perkataan zuhud yang banyak diperbahaskan itu, yang insya-Allah zuhud akhirnya zuhud yang menjadi alat untuk kita mengabdikan diri kepada Allah. Bukan zuhud sebagai alat untuk kita menonjolkan diri, memantapkan, menajamkan sifat keegoan kita, keakuan kita, kehebatan kita, supaya kita dipuja, dipuji dan sebagainya. Tapi pujian itu adalah hak Allah Subhanahu Wa Taala. Pujian-pujian itu adalah hak mutlak untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sebagai makhluk, kita sebagai hamba, hiduplah dengan keadaan dan patuh kepada ciri-ciri kehambaan kita itu, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan, saya macam biasa tuan-tuan dan puan, insya-Allah inilah yang sedang kita usahakan tuan-tuan. Ini yang sedang kita usahakan untuk membina kompleks Anjung Husnul Khatimah. Kompleks Anjung Husnul Khatimah. Hari ini sudah 5 Ramadan tuan-tuan dan puan. Marilah kita di peringkat diri, peringkat individual, peringkat persaurangan, dermakan tuan-tuan. Wakaf pun boleh, zakat pun boleh, infak sedekah pun boleh, fidyah pun boleh. Tuan-tuan, amal jariah fi sabilillah pun boleh. Apa juga cara instrumen yang diizinkan oleh syarak tuan-tuan. Kita menerima, kita nak dirikan Anjung Husnul Khatimah ini. Anjung Husnul Khatimah ini berguna untuk mendidik manusia-manusia. Manusia-manusia yang berumur, yang sudah berumur, manusia-manusia yang muda. Kita nak didik kedua-dua segmen masyarakat ini supaya mereka mati dalam husnul khatimah, supaya mereka bersedia bertemu dengan Allah, ilmunya bersedia, amalannya bersedia, tuan-tuan, kehidupannya pagi, petang dan siang malam, tuan-tuan dan puan, persediaan untuk mereka menemui malaikat maut pada bila-bila malaikat maut akan datang bertemu dengan kita. Atas nama persediaan itulah kompleks ini akan menyediakan modul-modul tuan-tuan. 3 hari 2 malam, 3 hari 2 malam modulnya. Tuan-tuan akan dapat melihat nanti tuan-tuan dan puan, apa yang kita lakukan ini sangat-sangat berfaedah, sangat-sangat berguna kepada semua insan di permukaan bumi ini. Kerana tuan-tuan dan saya akan pergi bertemu dengan Allah. Marilah kita bersedia, membuat persediaan yang sangat rapi untuk kita bertemu dengan Allah, kembali dalam satu alam, di situ alam yang tidak ada akhirnya nanti, namanya alam akhirat tuan-tuan dan puan. Untuk anak-anak pula, insya-Allah kita nak bina di sana, insya-Allah. 3 hari 2 malam, 3 hari 2 malam, 3 hari 2 malam. Mereka datang 4 kali untuk anak-anak ini. Tiap kali datang 3 hari 2 malam untuk menjadikan mereka anak yang saleh, anak yang salihah. Anak yang saleh, anak yang salah sajalah yang boleh menkhidmati ibu dan ayahnya waktu sihat, menghormati ibu dan ayahnya waktu sakit ringan, menghormati ibu dan ayahnya waktu sakit berat, menghormati ibu dan ayahnya waktu berada dalam sakratul maut, dan menghormati ibu dan ayahnya setelah terbujur menjadi jenazah, menjadi mayat, dan juga menghormati harta benda yang ditinggalkan oleh ibu dan ayah, supaya tetap satu sen harta benda itu tidak diselewengkan hingga menyebabkan orang jenazah, roh yang berada di alam barzah itu terus aman, damai di alam barzah, insya-Allah. Inilah tuan-tuan satu-satunya dalam dunia. Tak ada dalam dunia tuan-tuan. Tidak ada negeri barat, tidak ada negeri timur, tidak ada di timur tengah. Yang ada nanti di Malaysia lah. Yang ada ni di Sungai Semungkis. 20 minit perjalanan dengan kereta daripada Pekan Kajang, insya-Allah. Mari kita sama-sama bangunkan tuan-tuan. Peringkat diri, tuan-tuan terus telefon. Terus masukkan dalam akaun yang ada. Terus hubungi 0136283985. 0136283985 Puan Suraya, dan biasanya telefonnya jam tuan-tuan. Telefonnya jam. Pagi, petang, siang dan malam, begitu ramai orang yang telefon. Tinggalkan pesan kepadanya, WhatsApp kepadanya, SMS kepadanya tuan-tuan puan, untuk tuan-tuan mendapatkan apa juga informasi, untuk tuan-tuan menyatakan sudah masuk dalam akaun secara dalam ATM online dan sebagainya, insya-Allah. Tuan-tuan, saya harap yang peringkat keluarga, setiap keluarga, tuan-tuan berpakatlah, bermesyuaratlah tuan-tuan, untuk mendapatkan sesuatu dalam bulan Ramadan ini. Untuk kita meninggalkan sesuatu bila kita menemui Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak tinggalkan sesuatu yang murni. Maka dalam keluarga tuan-tuan, setiap keluarga, kita mengharapkan mereka dapat menyumbang dalam bentuk wakaf, dalam bentuk zakat, dalam bentuk infak dan dalam bentuk wakaf, dalam bentuk infak, dalam bentuk sedekah, dalam bentuk fidyah, dalam bentuk amal jariah dan fi sabilillah. Insya-Allah tuan-tuan. Dan saya juga menyebutkan tuan-tuan dan puan, insya-Allah dapatkan buku ini tuan-tuan.
Ini buku kembar ni yang saya tulis, tuan-tuan dan puan. Ini buku kembar yang saya tulis. Buku ini, tuan-tuan dan puan, akan mengajar kita yang ini khidmati ayah bonda hingga akhir hayat. Saya tulis semata-mata untuk menjadikan anak kita anak yang saleh, anak yang salihah, anak yang menjaga salatnya, anak yang menkhidmati ibu bapaknya, anak yang sayang Allah dan sayang Rasul, anak yang tidak meninggalkan salat dalam apa keadaan pun, anak yang selalu memberikan khidmat siang, malam, pagi dan petang, sayangnya, kasihnya, rindunya kepada ibu dan ayahnya. Ini dia. Dan ini tuan-tuan puan, insya-Allah persediaan untuk bertemu dengan Allah, persediaan ilmunya, persediaan amalnya, macam mana nak menjadikan salat yang diterima oleh Allah, macam mana nak menjadikan alam ibadat kita yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, macam mana kita nak terpanggil ringan kaki, ringan tangan, ringan badan untuk bangun waktu pagi, untuk bertahajud, untuk menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah tuan-tuan nama bukunya, Husnul Khatimah, Impian Setiap Muslim. Husnul Khatimah, Impian Setiap Muslim. Tuan-tuan boleh dapatkan insya-Allah tuan-tuan, hubungi Puan Suraya 0136283985, 0136283985. Sekarang juga tuan-tuan, call tuan-tuan, call sekarang, call. Yang mendermalah, yang menzakatlah, yang mewakafkanlah, yang menginfakkanlah untuk anjung Husnul Khatimah. Dan buku ini tuan-tuan dan puan, insya-Allah saya tulis, saya cetak, saya urus, saya edar tuan-tuan dan puan, tapi segala yang kita dapat hasilnya saya tumpahkan kepada anjung Husnul Khatimah. Saya dermakan kepada anjung Husnul Khatimah. Inilah sedikit tuan-tuan sumbangan saya di hujung-hujung usia ini, diharap akan mendapat tuan-tuan dan puan sokongan dan dukungan daripada tuan-tuan dan puan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Husnul Khatimah. Jangan lupa tuan-tuan, hari ini tuan-tuan, tengah hari nanti, tengah hari insya-Allah, minta maaf, tengah hari semalam tidak dapat kita bertausiah zuhur disebabkan saya kena pergi office malam. Ada satu kerja yang mesti ditunaikan pada waktu zuhur itu. Insya-Allah hari ini ada tuan-tuan tausiah zuhur sekitar dalam pukul 1.45 atau pukul 2 begitu, dalam 10 minit, 15 minit. Kemudian tu petang tuan-tuan. Petang pukul 5 suku sampai pukul 6 suku. 5 suku sampai 6 suku tuan-tuan, kita nak cerita tajuknya sekolah sebagai tapak permulaan untuk membina peribadi Muslim. Sekolah sebagai tapak permulaan untuk membina peribadi Muslim. Mari kita raikan tuan-tuan, pakar-pakar yang akan ada nanti, 3 orang pakar yang akan berbicara dengan kita pada petang pukul 5 suku sampai 6 suku. Dan malam tuan-tuan, dan malam jangan lupa malam tuan-tuan, antara pendakwah, antara orang pengkuliah, antara mereka yang berhijrah daripada negeri ke negeri, daripada kawasan ke kawasan, daripada daerah ke daerah, iaitu tuan-tuan Doktor Masya Allah, Dr. Abdullah. Malam ni kita bersama-sama dengan dia tuan-tuan dan puan untuk mengikuti program itu. Dan tuan-tuan boleh tengok dalam FB nanti poster-posternya tuan-tuan poster-poster yang kita akan paparkan melalui program pada petang dan juga pada malam. Malam ini pukul 10 sampai pukul 11. Pukul 10 sampai pukul 11 insya-Allah. Aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. #Salam Husnul Khatimah.